Tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu kita ketahui pertama sekali, dasar asal kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, juga ijma'. Itu adalah dasar yang asas. Dasar yang asas inilah berpindah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Dan setiap generasi itu dia akan berlaku perkara-perkara yang dilihat menyalahi dan menyanggahi dasar-dasar tersebut. Cuma apa tindakan kita yang mengakui bahawasanya kita berpegang dengan dasar-dasar ni? Kalau sekiranya kita ahli bid'ah, kita akan meninggalkan dasar dengan menyanggah dasar-dasar tersebut, dengan berhujjahkan realiti dan keadaan persekitaran kita. Tetapi kalau kita berpegang dengan dasar-dasar ini, kita akan menyanggah realiti dan kita akan menyeru manusia kembali kepada dasar-dasar ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita pada hari ini, di saat umat Islam, tengok persekitaran kita sudah. Betapa kita ditipu, tuan-tuan dan puan sekalian. Orang-orang agama pada hari ini diminta supaya bersikap profesional, berpakaian pun tak payahlah pakai lebay dah, tak payahlah pakai jubah dah, tak payahlah berjanggut dah. Lah ni nothing. Janggut ni, pakai jubah, pakai kepiah, nampak mundur. Tak payahlah nak pakai pakaian menutup aurat, pakai Allah biasa. Tapi tidak pula orang-orang yang profesional ni, engineer ke, jurutera ke, arkitek dan siapa-siapa yang profesional lain daripada bidang agama, diminta mereka supaya simpan janggut. Diminta supaya mereka berpakaian dengan ala-ala syar'i. Sebab tu ketika saya di Jordan itu, datang adalah pegawai daripada institusi tertentu yang bagi beasiswa kepada pelajar. Mai dia kata apa? Dia kata ni hampa-hampa ni duk pakai jubah, pakai purdah apa semua ni, nanti balik Malaysia hampa bukan boleh pakai. Hampa kena faham waqi' kita di Malaysia. Saya angkat tangan, saya kata, ni tuan, minta maaf saya nak celah sikit. Kami nak pakai pakaian syar'i di sini yang kalut pasal apa? Awak tuan tak pergi ke UK, tuan tak pergi ke UK, habakkan pelajar-pelajar di sana yang tak tutup aurat, suruh tutup aurat. Yang duk sibuk orang nak pakai pakaian syar'i ni, hang nak marah apa pasal? Nampak tak tuan-tuan dan sekalian? Betapa berjayanya ideologi Yahudi ini, ideologi kufar ini untuk menjadikan realiti itu sesuai dengan pemikiran dan ideologi mereka. Sehingga kan mereka menggagalkan umat Islam. Sehingga kan mereka berusaha untuk mengubah Islam dan umat Islam itu sendiri. Nak ubah Islam payah sebab agama Islam bersanad. Agama Islam bukan macam kita Injil. Ambil kitab, tambah, pergi bagi. Merah ni sikit, aku terjumpa kitab baru pula. Boleh tambah, boleh tukar tambah. Bukan seperti Yahudi, bukan seperti agama lain. Islam bersanad, Al-Qurannya bersanad, mutawatir sampai kepada Nabi SAW. Nak ubah Islam payah. Apa yang dia boleh buat? Ubah umat Islam, ubah persepsi umat Islam tentang Islam, ubah persepsi umat Islam tentang agama mereka sendiri, tentang Nabi mereka, tentang hadis-hadis, tentang Al-Quran. Bila dia berjaya ubah persepsi umat Islam tentang agama mereka, ubah persepsi tentang Al-Quran. Al-Quran, ada benda yang kita sesuai, kita pakailah ni. Ada benda yang tak sesuai. Oh, ini masalah. Tuan-tuan, lupakah hadis Nabi SAW, hadis akhir zaman? Memang kita berada di akhir zaman pun, memang setelah kewafatan Nabi itu adalah akhir zaman, memang setelah kelahiran Nabi itu adalah akhir zaman. Tapi dekatnya kita dengan kiamat, tuan-tuan dan puan sekalian, di mana bila Nabi menceritakan tentang sahabat-sahabat, kata Nabi, bercakap dengan para sahabat, tuqatilukumul yahud hatta yaqul al-hajar hada yahudi warai ta'al ya mu'min faqtulhu. Sesungguhnya akan berperang dengan kalian, wahai Yahudi, akan berperang dengan kalian, Nabi kata kepada sahabat, adalah orang Yahudi, di mana fatasallatuna alaihim, kamu akan menguasai mereka, yakni para sahabat akan membunuh mereka, sehingga mereka berlari bersembunyi di belakang batu-batu, dan sehingga batu-batu berkata, wahai mukmin, Yahudi di belakang aku, mai bunuh dia. Benda ni berlaku bila? Bila berlaku? Bila berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian?
sebelum kiamat. Pasal apa Nabi menggunakan sandaran ataupun kata nama yang merujuk kepada sahabat? Tuqatilukum, kalian ni akan berperang. Apa dia? Apa ulasan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani? Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Merujuk kepada generasi yang mana berpegang, berpijak dengan metodologi, manhaj para sahabat. Akan berperang dengan Yahudi, yakni generasi yang berpegang dengan manhaj, metodologi, prinsip sama seperti kamu, para sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, realitinya agama Islam ini yang pada hari ini golongan-golongan kufar, golongan-golongan liberal, golongan-golongan plural cuba memainkan ini, suatu hari nanti ia akan kembali bersinar di atas manhaj dan metodologi para sahabat, membuktikan bahawasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai sepanjang zaman sampai bila-bila. Tak ada masa pun kita boleh kata, tuan-tuan dan puan sekalian, oh yang ni tak apa nak sesuai, yang ni kita kena jelaskan kok ni, yang ni kita kena jelaskan kok ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat, saya katakan tadi, dasar kita Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan petunjuk salaf, itu dasar. Realiti yang berlaku, kita kena kembalikan kepada dasar ni, dan kita kena cuba sesuaikan dengan dasar ni. Bukan dasar tu nak disesuaikan dengan realiti, tu terbalik. Yang tu kita akan mendahulukan akal kita melebihi Al-Quran dan Sunnah, dan seolah-olah tak wujud di sana ta'zim, sikap memuliakan Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kata Sufyan Ats-Tsauri, tuan-tuan dan puan, apa kata dia? Ini sata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggarukan kepala kamu ketika gatal kecuali dengan dalil, lakukanlah. Tak ada dalil, aku tak garu kepala, buat. Boleh buat pasal apa? Pasal sikap generasi salaf memuliakan dalil, nas, nak bertindak, nak bergerak dengan dalil. Jadi kita yang kena sesuaikan realiti dengan nas, bukan nak minta nas sesuaikan dengan realiti. Keterbalikan ini membuatkan manusia hilang akal, hilang arah, yang mana satu keutamaan dalam kehidupan dia. Quran, Sunnah, Salaf, ataupun rasional ke, liberal ke, realiti ke, dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hati, tuan-tuan dan puan sekalian. Jangan tertipu dengan keadaan. Al-Quran, As-Sunnah sesuai dipraktikkan bila-bila masa dan dalam apa jua keadaan. Yang penting benda tu dasar dulu, kemudian baru kita susuli dengan kaedah-kaedah yang seterusnya. Wallahu a'lam.